Contohnya kalau you punya bidang dalam bidang psikologi ataupun sosiologi, jadi you all boleh type nama dan tengok dekat website apa latar belakang pensyarah tersebut, supervisor tersebut. Boleh kita lihat macam mana cara mengenal pasti supervisor. Kita menggunakan modul ataupun cara 3P, iaitu melalui profile, melalui penerbitan dan melalui projek yang mereka lakukan. Okey, dari aspek profile kita kena lihat latar belakang akademik dia dulu. Kan? Okey, meneliti latar belakang akademik dan maklumat peribadi profesional supervisor terlebih dahulu. Antaranya adalah mendapatkan latar belakang di laman web universiti atau fakulti. Contohnya kalau you punya bidang dalam bidang psikologi ataupun sosiologi, jadi you all boleh type nama dan tengok dekat website apa latar belakang pensyarah tersebut, supervisor tersebut. Boleh juga memeriksa di ResearchGate dan LinkedIn, periksa kelayakan akademik, jawatan dan minat dalam penyelidikan dan direct network ataupun bertanya kepada pelajar-pelajar sini ataupun rakan-rakan yang lain. Dan kedua adalah menilai hasil kajian dan artikel ilmiah yang pernah diterbitkan oleh supervisor tersebut. Contohnya, you buka dalam Google Scholar, you buka dalam Scopus ataupun Web of Science ataupun ResearchGate. Kita nak tahu apa sebenarnya supervisor ni punya core, dia punya bidang. Kita kena tahu penerbitan dia apa, berapa banyak penerbitan dia dalam masa setahun ataupun 2 tahun, adakah penerbitan dia berkaitan dengan tajuk kajian yang kita minat. Yang ketiga adalah projek pernah ataupun sedang dijalankan di dalam portal geran penyelidikan ataupun laporan tahunan fakulti dan juga dalam persidangan akademik. Contohnya ada persidangan dalam negara dan luar negara, jadi you all pun pergi join. Jadi you all akan tahu apa sebenarnya projek yang sedang supervisor tu jalankan.